Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi diucapkan kepada pensyarah bagi pelajaran pendidikan keselamatan PKES 3023 Cik Syairina binti Jaafar serta rakan-rakan yang akan melihat video saya nanti. Jadi pada hari ini saya Muhammad Irsyad bin Harizan dari kelas 1 PISMP PJ1 akan menerangkan serba sedikit tentang bahayanya bahan-bahan tembakau ataupun bahaya rokok. Okey, kita mula dengan slide yang pertama. Tidak kenal maka kita tidak tahu. Jadi, mari kita kenal serba sedikit tentang apa itu rokok. Jadi, menurut Kamus Dewan, rokok bermaksud adalah tembakau yang digulung di dalam kertas. Okey, di dalam isi rokok ini berisinya daun-daun tembakau yang dicarik-carik berserta bahan-bahan kimia yang dimasukkan ke dalam sebuah rokok. Seterusnya, asap rokok ini mengandungi lebih kurang 4,000 bahan kimia beracun. Ini lihat kawan-kawan, 4,000 bahan kimia beracun. Berapa banyak bahan kimia yang masuk dalam badan kita ni? Terlalu banyak apabila kita menghisap rokok. Okey, jadi ini merupakan satu fakta yang telah diambil bahawa lebih kurang 63 daripada bahan kimia tersebut boleh menyebabkan barah ataupun kanser. Kanser payudara, kanser cervix, kanser tekak, apa semua. Daripada merokok ini sahaja boleh membuatkan kita berisiko tinggi untuk terkena penyakit barah ataupun kanser. Okey, seterusnya kita lihat jenis-jenis bahan merokok. Di dalam era globalisasi ini, semakin maju negara kita, semakin maju dunia, maka semakin majulah juga jenis-jenis bahan merokok ini. Pada dulunya, jenis-jenis bahan merokok hanyalah pada rokok tembakau, itu sahaja. Tapi pada era ini, bermacam-macam rokok yang telah kita jumpai dan kita telah kaji bahayanya. Pertama sekali adalah rokok biasa yang kita lihat, rokok itu. Seterusnya adalah vape ataupun pod. Okey, vape ataupun pod ini adalah nama lainnya adalah rokok elektronik. Seterusnya adalah shisha, mana selalu kita lihat di kedai-kedai makan Arab kebanyakan ada shisha ini. Seterusnya cerut dan seterusnya tembakau pipe. Okey, seterusnya ini kita lihat pula apa kandungan-kandungan yang ada di dalam rokok, betapa bahayanya rokok ini. Terdapat pelbagai bahan kimia yang boleh membahayakan kesihatan diri kita. Jadi, mari kita lihat satu persatu. Pertama sekali adalah terdapatnya butane, itu lighter fluid. Okey, seterusnya adalah cadmium, bateri. Mana di dalam bateri itu ada cadmium. Bahan kimia dan bateri itu ada dalam rokok. Seterusnya adalah stearic acid, iaitu lilin. Seterusnya adalah toluene, iaitu industrial solvent, adalah daripada sisa-sisa industri. Seterusnya adalah nikotin. Seterusnya amonia, iaitu yang boleh kita lihat, yang boleh terdapat dalam pencuci tandas. Seterusnya terdapat juga bahan kimia daripada cat. Seterusnya adalah bahan kimia metanol, iaitu adalah minyak daripada minyak roket tersebut. Okey. Seterusnya adalah carbon monoxide. Carbon monoxide ini adalah asap yang dikeluarkan oleh exhaust motor, exhaust kereta. Okey, asap ini juga terdapat di dalam rokok. Seterusnya adalah arsenik. Arsenik adalah sebuah racun. Seterusnya adalah methane, iaitu gas daripada loji. Seterusnya adalah acetic acid, iaitu cuka. Okey, bahan-bahan ini yang membuatkan organ dalaman kita boleh rosak dan juga paru-paru kita rosak, yang boleh menyebabkan risiko untuk kita terkena kanser akan menjadi lebih tinggi, dan seterusnya mati di tangan rokok. Okey, seterusnya kita lihat kepada faktor-faktor mengapa remaja zaman kini semakin minat, semakin lama semakin suka, semakin dekat dengan
gejala merokok ini. Okey, jadi terdapat 3 faktor utama yang akan diberikan dalam mengapa remaja sekarang suka merokok. Yang pertama sekali adalah faktor diri sendiri. Yang kedua adalah faktor keluarga. Dan yang ketiga adalah faktor rakan sebaya ataupun rakan sekeliling kita. Mari kita lihat satu persatu. Okey. Bergerak kepada faktor diri sendiri. Okey. Remaja mengalami krisis dalam diri. Okey, apa yang dimaksudkan krisis dalam diri ini? Okey, ketika umur 6 sehingga 18 tahun, remaja-remaja ini sedang mencari diri mereka, sedang mencari identiti mereka, di mana mereka cuba membuat kawan, mereka cuba mencari idola mereka, mencari sebuah role model mereka. Jadi dalam pencarian role model ini berkemungkinan ada satu ataupun dua yang mungkin merokok, yang membuatkan mereka rasa wah bagus, nampak apabila kita rokok ni nampak seperti orang yang hebat, tetapi tidak. Okey, jadi ini adalah masalah remaja. Apabila dalam tempoh remaja ini, remaja tersebut mengalami krisis dalam diri sendiri. Seterusnya adalah menghadapi alam realiti. Okey, di mana alam realiti ini adalah di waktu remaja ini baru masuk ke dalam dunia yang lebih besar. Mereka melihat skop yang lebih besar daripada skop yang mereka ada di rumah dahulu. Seterusnya ialah sifat ingin tahu yang tinggi. Seperti mana kita tahu, apabila seorang itu sudah mencapai tahap umur remaja, sifat inquiry ataupun sifat ingin tahu mereka ini sangat tinggi. Jadi apabila mereka terdedah dengan perkataan rokok, mereka tertanya-tanya, apa itu rokok? Sedap ke rokok ni? Apa yang suka sangat pasal rokok ni? Jadi mereka akan mencuba untuk menghisap rokok tersebut. Okey, seterusnya kita akan bergerak kepada faktor yang kedua, iaitu mungkin akan jadi lebih berat kerana ini adalah dekat dengan diri kita, iaitu faktor keluarga. Okey, keluarga adalah orang yang paling rapat dengan kita, iaitu ibu bapa kita, adik-beradik kita, pakcik-makcik kita atau nenek kita. Okey, pertama sekali, mengapa dikatakan keluarga merupakan faktor terbesar dalam remaja ini terlibat gejala merokok? Iaitu yang pertama ialah kurangnya komunikasi antara ibu bapa dan anak. Okey, di sini termasuklah kurangnya pendidikan daripada ibu bapa tentang bahayanya rokok terhadap anak mereka. Okey, di mana ibu bapa ini tidak menerangkan kepada anak-anak mereka, rokok ni tak elok, tak boleh nak hisap, benda ni haram, tak boleh, memang tak boleh. Tapi bila kurangnya komunikasi antara ibu bapa dan anak-anak, mungkin mereka tidak rapat, tidak erat, maka semakin tinggilah kemahuan remaja ini untuk mencuba rokok tersebut, sebab mereka tidak tahu benda itu salah, sebab tidak adanya komunikasi dengan ibu bapa. Seterusnya adalah terpengaruh dengan ibu ataupun ayah yang menghisap rokok. Maaf ini katakan, tapi ibu bapa juga memainkan peranan yang sangat penting. Jika ibu bapa sendiri merokok, manakan anaknya tidak merokok. Seperti dalam peribahasa Melayu, tidak akan tumpah kuah kalau tidak kena nasi. Jadi ibu bapa juga perlu untuk memastikan dirinya jika menghisap rokok, tidak menghisap rokok di depan anak-anak mereka. Walaupun mereka akan tahu, tapi kalau boleh kita sorok-sorok supaya anak-anak ini tidak terpengaruh. Sesungguhnya apabila ketika dalam umur anak-anak ini ataupun remaja ini, mereka akan seperti yang dikatakan, mereka cuba mencari role model. Apabila mereka lihat ibu bapa mereka sendiri menghisap rokok, mereka merasakan bahawa benda itu hanya perkara biasa, tapi salah. Perkara itu adalah sangat tidak elok. Tetapi apabila sudah terpengaruh, maka membawalah kepada remaja tersebut menghisap rokok. Seterusnya adalah masalah dalaman keluarga. Masalah dalaman keluarga ini mungkin dalam keluarga tersebut berlakunya perceraian ataupun ibu ayah selalu bergaduh, berhentam. Maka untuk menghilangkan stres ataupun menghilangkan tumpuan, remaja ini pergi untuk menghisap rokok. Walaupun benda ini salah, tapi memang berlaku di zaman ini. Seterusnya kita pergi kepada faktor ketiga, iaitu antara faktor terbesar mengapa banyak remaja mula untuk menghisap rokok, iaitu
terpengaruh dengan rakan sebaya. Okey, rakan sebaya, apabila kita ada rakan, kita pasti ingin membuat sesuatu yang bersama-sama rakan. Jadi rakan sebaya ini memainkan peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi remaja tersebut untuk menghisap rokok. Pertama sekali, terpengaruh dengan ajakan rakan. Ya. Apabila rakan ajak, mestinya kita akan rasa, oh, rakan ajak ni, kita nak buat sama-sama ni, mesti best kalau buat sama-sama. Jadi dari rakan sebaya ini, remaja tersebut akan mudah terpengaruh sebab mereka sangat rapat dengan rakan mereka. Okey, seterusnya adalah berasa terasing jika tidak merokok bersama rakan. Ini seperti tadi, jika rakan-rakan kita semua isap rokok, takkan kita tak isap rokok? Hidup. Apabila sudah hidup satu suasana, maka takkan kita tidak mahu ikuti suasana tersebut. Maka di sini jati diri seseorang itu adalah sangat penting. Okey. Seterusnya, habis sudah faktor-faktor yang membawa kepada gejala rokok. Seterusnya kita akan lihat kesan merokok kepada kesihatan, terbahagi kepada dua, iaitu jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek terdapat beberapa, iaitu nafas berbau. Yang kedua, mata berair dan berlakunya gangguan daya penglihatan. Yang ketiga, kulit cepat berkedut. Yang keempat, kesukaran bernafas dan kurang tenaga untuk bersukan. Dan yang terakhir ialah kurang deria bau. Okey, bergerak kepada masalah jangka panjang ataupun kesan jangka panjang apabila kita merokok. Yang pertama ialah penyakit jantung. Dan yang kedua, ain ahma. Yang ketiga, kemandulan. Yang keempat, kurangnya bernafsu dalam perhubungan seks. Yang kelima, penyakit mulut dan gusi. Dan yang keempat, osteoporosis. Osteoporosis adalah tulang rapuh. Okey, seterusnya, ini adalah poin yang sangat penting dalam presentation saya ini, iaitu cara untuk kita hindari daripada pengaruh-pengaruh rokok. Pertama sekali, kita perlu hindari daripada bergaul dengan perokok. Apabila kita lihat rakan-rakan kita merokok ataupun ibu merokok, kita pergi jauh daripada mereka. Kita tidak melepak ataupun bersama dengan mereka. Ini supaya kita tidak terkesan dengan suasana orang yang sedang merokok. Seterusnya adalah melakukan hal positif seperti bersukan. Ya, betul. Banyak lagi aktiviti yang boleh kita buat dengan rakan kita. Kita boleh pergi mendaki bukit, boleh berbasikal, boleh bermain bola. Daripada membuang masa untuk kita melepak menghisap rokok, lebih baik remaja-remaja tersebut pergi melepak, menyihatkan diri, mencerdaskan minda. Seterusnya adalah jangan untuk mengatakan saya tidak merokok. Jangan malu, kan? Apabila kita berkata pada mereka, pasti mereka okey, saya tidak akan ajak dia sebab dia kata dia tidak merokok. Okey, seterusnya kita akan bergerak pada cara hindari pengaruh rokok yang keempat, iaitu memperbanyakkan informasi tentang bahaya rokok. Ya, informasi-informasi ini kita perlu cari atau kita perlu dengar untuk memastikan kesedaran dalam diri kita bahawa rokok itu bahaya untuk kesihatan. Dan yang terakhir sekali, yakinlah bahawa rokok bukan cara untuk bergaul. Ia daripada kita hisap rokok, baik kita pergi bermain water park, mungkin pergi bermain theme park, pergi berjalan-jalan dengan kawan-kawan, dengan keluarga. Daripada kita hisap melepak menghisap rokok, baik kita membuat perkara-perkara yang lebih berfaedah. Seterusnya ini 15 minutes after, saya harap apabila semua yang melihat video ini dapat berhenti merokok. Okey, ini sahaja. Ini adalah sumber rujukan saya. Harapan saya agar semua yang melihat video ini dapat mengambil iktibar dan dapat kongsikan dengan orang-orang lain. Itu sahaja daripada saya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.